Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, bila daging itu elok baik maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, sekiranya daging itu kotor ataupun busuk maka kotor busuklah seluruh anggota badannya. Ala wahiya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Maka kalau hati itu baik, mulut akan berkata yang baik. Ringan untuk baca Quran. Kita kadang baca Quran setengah jam dah mengantuk, suara dah serak. Tapi kalau membebel sejam pun tak apa. Dah serak, minum air, sambung lagi bebel. Kadang dia tak puas hati pagi, sambung tengah hari sebelum tidur, ada lagi berapa das dia keluarkan. Tapi bila ngaji, baru 2 muka surat ngantuk. Itu menunjukkan badan kita berat dengan beban maksiat. Hati kita berat dengan karat dosa. Bila kita baca Quran, menghalang, tak meringankan lidah kita. Sebab itu ada doa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka lisanan, Allahumma inna nas'aluka, doa tu subhanallah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ia mempercantik. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik, ya Allah kami mohon kepadamu, berikan kami lidah yang ringan untuk berzikir kepadamu, ringan untuk baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau lidah banyak bercakap benda maksiat, dia akan berat untuk ibadah. Tak terkumpul pada suatu anggota 2 perkara yang bertentangan. Kalau lidah itu melakukan banyak kebaikan, maka dia ringan untuk zikir. Allah bagi dia rezeki berzikir je. Start bawa kereta mula astagfirullah sampai bawa, sampailah ke rumah. Ada orang mula-mula start astagfirullah, boleh sekejap je, lepas tu diam. Tak ada rezeki, lidah dia tak diringankan oleh Allah untuk berzikir. Ada orang dia nak mula subhanallah ke apa-apa ke sambil masak, mula-mula start subhanallah, subhanallah, lama diam. Ada orang yang Allah bagi dia rezeki, lidah dia ringan berzikir. Tak ada waktu yang berlalu tanpa lidah dia tu zikir, sambung zikir. Sebab itu kena minta tolong dengan Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantu aku ya Allah untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatimu. Sebab kita sangat lemah, kita tak kuat, kita tak mampu untuk sentiasa zikir kepada Allah. Melainkan kalau Allah bagi kita kurniaan rezeki lidah yang ringan untuk berzikir. Jadi kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, para muslimin muslimat yang saya hormati, saya bercakap ni depan saya ada tok guru besar ni. Saya yakin dan pasti belakang pun ramai ustaz-ustaz, orang-orang alim. Subhanallah. Kita ni sama bila dalam majlis ilmu, kita dalam taman syurga Allah, kita mencabut semua pakaian. Pakaian apa? Pakaian dari sudut mungkin alim kita ke, dari sudut pangkat ke, datuk datin ke, orang kaya ke apa. Pakaian apa yang membuatkan hati kita sukar untuk dapat ilmu. Saya juga datang dengan banyak dosa, banyak salah, tapi kita ni menyampaikan untuk sama-sama muhasabah. Bila kita merendahkan diri kita, insya-Allah barulah kita dapat menakung ilmu tu. Sebab itu kalau kita tengok air terjun tu dia jatuh ke bawah, memang tak ada naik ke atas. Dan dia berkumpul di bawah itu sebab di situ tempat menakungnya. InsyaAllah sama-sama petang yang barakah ini kita nak bincang satu tajuk, iaitu selangkah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasal kuliah muslimat, orang selalu baca kan? Selalu baca satu hadis yang masyhur yang Nabi bersabda. Wanita itu apabila dia menjaga solatnya, menjaga puasa di bulan Ramadannya, kemudian menjaga marwahnya, dan yang terakhir mentaati suaminya, maka dia boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia boleh mau masuk. Jadi masa tu orang perempuan kalau tak faham betul hadis ni, dia mula bincang benda lain dah. Nak masuk pintu mana dia tanya. Mestilah pintu Firdaus sebab nak duduk berjiran dengan Rasulullah. Sebenarnya kalau kita nak faham hadis ni, bila kita dengar kita takkan keluar ayat mudahnya nak masuk syurga. Macam tuan guru tadi Ustaz Syarif sebut, nak masuk syurga Allah bukan mudah. Kadang orang guna ayat mudahnya wanita masuk syurga jaga 4 perkara ni.
Soalannya kadang-kadang penceramah sebut wanita tak susah masuk syurga, senang je jaga 4 perkara ni masuk syurga. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jangan kita rasa syurga Allah itu mudah untuk kita masuk. Bila kita rasa mudah, itu tipu daya syaitan yang membuatkan kita rasa cukup dengan amalan yang kita ada.